Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya ibu bapa kamu ataupun anak-anak kamu ataupun adik-beradik kamu ataupun wa azwajukum, pasangan hidup kamu, wa ashiratukum, ataupun jiran tetangga kamu, kerabat-kerabat kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, ataupun harta benda yang kamu sibuk kumpulkan setiap masa dan setiap ketika dalam hidup kamu, wa tijaratun takshawna kasadaha, ataupun perniagaan yang kamu bimbang kerugian padanya, wa masakinu tardawnaha, ataupun rumah tangga kamu yang kamu lebih sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, semua tersebut lebih kamu cintai daripada Allah dan juga Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, ataupun kamu lebih cinta daripada kamu berjuang di jalan Allah. Fatarabbasu, kabarkan pada mereka itu, tunggulah kamu, hatta ya'tiyallahu bi amrih, akan sampai ketentuan Allah dalam setiap urusan kerja yang kamu lakukan itu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk bagi mereka termasuk di kalangan kaum-kaum yang fasik itu. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Pengurusi dan ahliatan kuasa surau, muslimin dan muslimat sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita pada Allah. Di malam yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama berada dalam rumah Allah ini. Lebih-lebih lagilah kita berada dalam bulan yang disebut dengan bulan Rejab, bulan yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak daripada masuk satu Rejab saja, sepotong doa yang Rasulullah ulang dan Rasulullah ulang, di mana Rasulullah sebut, Allahumma barik li bi syahri Rejab, ya Allah berkatilah aku dengan bulan Rejab, wa barik li bi syahri Sya'ban, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban, wa ballighni bi syahri Ramadan, ya Allah panjangkanlah umur aku agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Doa ni Rasulullah baca dan Rasulullah ulang. Tatkala mana masuk saja dalam bulan sebegini, Rasulullah akan ulang dan Rasulullah ulang. Kita akan tanya kenapa Rasulullah baca doa. Tak pernah kita berjumpa dengan doa yang sebegini. Doa yang Rasulullah rangkumkan terhadap 3 bulan. 3 bulan ini dirangkumkan sekali. Dan Rasulullah baca pula doa ini. Nak sebut dalam doa yang Rasulullah sebut ni, ya Allah berkatilah aku bulan Rejab, berkatilah aku bulan Sya'ban, panjangkanlah umur aku agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Ni doa Rasulullah lah. Maknanya Rasulullah nak sebut, ya Allah kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni, ya Allah, maka matilah aku setelah mana aku berjaya masuki bulan Ramadan, ya Allah. Ni doa Rasulullah lah.
Kalau doa kita, ya Allah biar sempat raya lah ya Allah. Raya tu yang utama kitanya. Kenapa yang Rasulullah baca doa nak masuk dalam bulan Ramadan? Rasulullah dalam bulan yang lain tak ada doa yang Rasulullah baca dan Rasulullah khususkan. Tapi bila sebut saja Ramadan, Rasulullah baca dan Rasulullah ulang. Jawabnya alim ulama sebut kerana ada beberapa perkara yang besar yang Rasulullah nak ajar pada kita. Allah nak ajar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita terhadap yang disebut dengan 3 bulan yang besar ini. Bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Kenapa yang Rasulullah tak terus sampai masuk dalam bulan Syawal? Padahal yang besarnya ialah bulan Syawal. Kerana patutnya menyambut hari raya dalam bulan Syawal itu. Doalah biar sampai bulan Syawal, patutnya demikian. Tapi kenapa bulan Ramadan? Alim ulama sebut salah satunya caranya kenapa Allah jadikan Rasulullah baca doa demikian, nak bagi tahu pada kita bahawa betapa besarnya nilai bulan Ramadan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Satu cara Allah nak tunjuk sayangnya Allah pada kita, Allah jadikan kita melalui 2-3 cara. Allah nak tunjuk sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Salah satunya Allah jadikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang tidak dikenali sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat dahulu mengenali yang disebut dengan bulan ini hanya 4 bulan yang masyhur. Bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Cukup 4 bulan. 4 bulan saja bulan yang dikenali. Bila datang Nabi Muhammad, Allah tonjolkan satu lagi bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Ramadan ni dinaikkan dan ditonjol khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa diberi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ramadan ini ditonjolkan oleh Allah sampai begitu rupa. Jawabnya kerana memandangkan usia umat Muhammad ini tidak sepanjang usia umat terdahulu. Usia umat terdahulu, umur kita ni tak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi Nuh AS usianya sepanjang 950 tahun. Tuan-tuan baca dalam kitab Nabi Adam AS, panjangnya umur dia sampai 1000 tahun lebih. Kalau kita baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar, Nabi Ibrahim AS dia mula akil baligh pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil baligh. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena raya. Nabi-nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang. Umur umat dahulu semua panjang-panjang. Sampai usia umat Muhammad Allah pendekkan saja. Umur kita ni panjang mana? Umur kita. Rasulullah sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni sekejap je. Tuan-tuan ingat ke lama ke hidup 60 tahun hingga 70 tahun? 60 tahun hingga 70 tahun ni, kalau kita kiralah katakanlah Allah bagi umur kita 70 tahun, kita hidup. Tolaklah lagi masa kita belum akil balik dalam hidup kita pada usia 15 tahun yang terawal. Kita terpaksa tolak dah masa tersebut. Tolak masa kitanya dalam keadaan yang kita belum akil balik. Tinggal 55 tahun. 55 tahun tolak pula masa kita berjalan, masa kita kerja, ibadah kita tak banyak dalam hidup kita dibandingkan dengan ibadah umat terdahulu. Ibadah umat terdahulu panjang masa dia. Masa kita pula kita terpaksa tolak. Tolak masa makan, masa tidur, masa berjalan, masa tidur malam. Ulama-ulama suruh kita kira. Malam-malam kalau kita tidur, tiap-tiap malam ni 6 jam hingga 7 jam, 8 jam tiap-tiap malam ini, kita kali dengan masa kita hidup selama 70 tahun. Berapa lama kita tidur? Ulama-ulama kira selama lebih kurang 20 tahun kita sedang tidur. 20 tahun tidur malam saja. Tu baru kira tidur malam. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu dipanggil. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, lagi lama dalam hidup kita ni kita tidur. Allah jadikan masa kita ni sekejap. Lalu bagaimana kita nak menandingi umur umat terdahulu? Allah jadikan bulan Ramadan. Ramadan ni satu cara Allah nak tunjuk sayang Allah pada kita supaya kita rapat dengan Allah. Allah jadikan
satu malam dalam bulan Ramadan khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam yang Allah jadikan bulan Ramadan ni, kita kena dapatkan malam khairum min alfi syahr, malam Al-Qadr. Satu malam kita dapat sama dengan 83 tahun kita sedang beribadah pada Allah. Bayangkan dalam hidup kita, kalau Allah bagi pada kita sepanjang kita hidup 70 tahun, katakanlah umur kita 70 tahun ni, kita berjaya dapat 10 kali je malam Al-Qadr. Maknanya usia kita dah 830 tahun dalam beribadah pada Allah. Buatnya 20 kali kita dapat, daripada 70 tahun kita lalui ni, kita dapat 20 kali je dalam hidup kita malam Al-Qadr. Maknanya usia kita dah 1600 tahun lebih. Panjang masa kita hidup, walaupun hidup sekejap, tapi pahala kita jadi banyak. Sebab tu malam start daripada 1 Ramadan, kita diajar supaya dapatkan malam Al-Qadr. Tuan-tuan jangan nampak siang je Ramadan. Jangan kita nampak demikian. Lepas pada ni, kita mula tukar. Tiap malam ini menjadi besar dalam hidup kita. Satu malam tu bernilai. Buatnya malam tu kita baca Quran. 83 tahun kita sedang baca Al-Quran. Malam tu kita derma. 83 tahun kita sedang derma. Buatnya malam tu buat ketupat. 83 tahun buat ketupat dia panggil. Malam tersebut kita sedang buat apa dia? Dalam hidup kita ni, Allah jadikan malam-malam Al-Qadr itu menjadi malam besar. Sebelum Allah nak masukkan dalam bulan Ramadan, Allah jadikan pada kita 2 bulan, bulan bersiap untuk masuki bulan Ramadan. 2 bulan ni bulan apa dia? Bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Bulan Rejab dan bulan Sya'ban ni bulan latihan untuk memasuki bulan Ramadan. Oleh kerana Ramadan ni bulan kita berlumba. Kita nak dapat pahala biar banyak. Mana ada satu perlumbaan kita masuk tanpa kita ada latihan. Berlatih terlebih dahulu dalam hidup kita. Allah suruh kita latih. Bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan latih. Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam hidup dia, supaya bila masuk bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan bacaan Quran yang panjang-panjang yang dibacakan oleh imam dan juga yang dibacakan di kalangan kita. Orang yang tak pernah dia derma, tolong derma dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, supaya bila masuk bulan Ramadan, banyak derma-derma yang diperlukan dan dia tak terkejut dengan derma-derma yang banyak dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah dengar kuliah, tolong dengar kuliah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, supaya bila masuk bulan Ramadan, kalau ada tazkirah, ada kuliah, dia tak terkejut dengan tazkirah dan kuliah dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, supaya bila masuk bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia ni. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan baru nampak. Saya rasa surau ni pun surau terkejut juga kot awal Ramadan nanti. Masuk je di awal Ramadan penuh je orang. Tengah Ramadan tinggal 2-3 saf dah. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Mudim je yang ada ni. Yang lain semua ghaibul ghuyub semua dah. Kenapa? Kerana hilang latihan. Allah jadikan dalam diri kita ni masuk 3 bulan ni bulan kasih sayang Allah. Allah jadikan demikian. Allah dia nak tunjuk sayang lagi pada kita. Allah lahirkan pada kita kekasih yang dicintai di sisi Allah untuk dijadikan contoh dalam perjalanan hidup kita. Bukan sekadar Allah jadikan masa, Allah jadikan peribadi untuk dijadikan satu contoh dalam hidup kita untuk menuju matlamat dalam hidup. Allah ajar melalui apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ajar, Allah lahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat manusia dalam keadaan yang kira-kiranya manusia ni dalam keadaan yang gelap gelita perjalanan hidup, tak tahu arah tuju ke mana. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mula lahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah yang disebut dengan dalam kepekatan kejahilan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tujuan apa dia? Tujuan nak suruh tunjuk sayangnya Allah pada kita. Nak suruh kita ni jangan hanyut dalam perjalanan hidup. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula mengajar matlamat dalam perjalanan hidup. Hidup kita ni Rasulullah ajar, kamu nak kejar apa sebenarnya? Bila kamu lahir di atas dunia, kamu perlu dapat apa dia dalam hidup kamu? Ni kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan
tajuk yang tuan-tuan minta supaya saya bercakap tentang sirah kekasih Allah Subhanahu wa taala ini, salah satunya ialah Allah lahirkan Nabi Muhammad ini nak tunjuk jalan dalam hidup ini. Kerana tiap-tiap hari dalam hidup kita ni, di antara benda yang berpotensi kita lakukan dalam hidup ialah kesesatan dalam kehidupan. Ini biasa yang terjadi dalam hidup kita. Kita ni bila kita hidup, di antara benda yang paling senang untuk kita terjadi ialah sesat. Sesat dalam hidup ni sentiasa senang terjadi dalam hidup. Sesat kenapa sesat? Yang kita sentiasa sebut, tiap kali mana kita solat, mulut kita ni mesti kita baca doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkanlah kami, ataupun tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan kita sebut dalam doa kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baca, aku tak nak kepada orang yang kamu al-maghdubi alaihim, yang orang yang kamu marah, ad-dallin, dan orang yang sesat. Supaya kita tak boleh jadi kumpulan demikian, orang yang dibenci oleh Allah dan juga orang yang sesat ini, Allah lahirkan pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan tujuan nak suruh tunjuk jalan hidup kita. Tunjuk jalan hidup dalam hidup kita ni bukan sekadar hidup untuk dunia. Datang Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula ajar, hidup ini mesti hidup sampai ke akhirat Allah. Bukan hidup untuk di sini saja. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Kerana di waktu itu umat manusia sedang kalut dan sibuk mengejar apa dia? Mengejar yang disebut dengan kebendaan dalam kehidupan. Manusia ni sibuk, turun pagi balik gelap. Orang tanya, kejar apa dalam hidup? Lalu dijawab, kami kejar harta dalam hidup. Ni fokus umat manusia di waktu itu. Bukan waktu itu je, waktu kita sekarang ni pun sama. Kita ni ramai mana orang kita ni, kalau ditanya pada kita, kamu ni kerja turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kamu kerja apa dalam hidup? Ada di kalangan kita jawab, saya kejar harta, ustaz disebut. Saya kejar harta. Ni kejaran yang sering kali dilakukan di kalangan kita. Ramai orang kita ni terperangkap dengan harta. Sampai Allah tegur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jangan sibuk kamu nak banyak harta benda kamu. Jangan sibuk dalam hidup kamu dengan kamu ni rasa harta tu menjadi bernilai pada diri kamu. Jangan. Kamu akan tercelik mata bila? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kamu tersumbat dalam lubang kubur. Baru kamu nak celik mata. Lalu Allah hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula ajar kepada umat manusia ni, hidup ini bukan untuk di dunia, tetapi hidup kita ni untuk di akhirat sana. Lalu Rasulullah atur kembali. Rasulullah sebut, lepas pada kita hidup di dunia, kita akan hidup di alam yang disebut dengan barzah. Barzah kita akan sampai dalam hidup kita. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Kemudian Rasulullah tanam lagi di kalangan sahabat-sahabat ni. Allah ajar lagi, Rasulullah ajar apa dia? Hidup lepas pada barzah, kamu kena hidup lagi di padang mahsyar Allah. Bangun di padang mahsyar Allah. Sebab tu ayat-ayat Al-Quranul Karim bila mula-mula turun pada Rasulullah, semua mengajar supaya menambahkan keyakinan dengan Islam. Ayat-ayat yang awal tu cerita tentang qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun qul huwallahu ahad Allahus samad. Ini dipanggil ayat-ayat yang diturun untuk mengukuhkan keyakinan. Nak suruh kuat keyakinan. Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanam keyakinan di kalangan sahabat-sahabat. Yakin tak yakin sampai peringkat bila sampai pada Bilal bin Rabah, contoh yang mudah. Bila dia letak batu-batu di atas dada dia, ditahu oleh tuan dia. Tuan dia tahu saja yang disebut dengan apa dia? Bilal bin Rabah ni dah masuk Islam. Tuan dia tangkap Bilal. Bila tangkap Bilal, letak batu yang besar di atas dada dia. Diheret di atas kerikilan batu-batu yang tajam. Batu yang tajam tu diheret, diterlentak sehingga tersiap kulit daging Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai tahap demikian, sahabat-sahabat yang lain ni kena ujian yang teruk. Ujian teruk tak teruk di kalangan mereka tersebut. Sampai peringkat kalau kita baca dalam sirah, bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai direbus hidup-hidup di kalangan sahabat-sahabat. Masuk, diletakkan kawah yang menggelegak air, kemudian dicampakkan seorang-seorang dalam air itu.
Bila campak seorang-seorang dalam air itu sampai mengelupur meninggal dunia di kalangan keluarga itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sabran ali Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya aku berjanji dengan keluarga kamu, syurga Allah sedang tersedia untuk keluarga kamu tersebut. Ini nak sebutnya gambaran apa dia? Rasulullah tanam keyakinan, masukkan keyakinan. Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia nak suruh kita ni jadi kuat. Kuat kita ni bukan dengan harta kita. Rasulullah mula ajar, kamu jangan sibuk dengan harta benda kamu. Dalam hidup ni, jangan kamu nampak harta tu menjadi keutamaan dalam hidup kamu. Kalau harta tu menjadi kemuliaan dalam hidup, mana banyak harta kamu dengan harta yang dimiliki oleh yang disebut dengan Qarun. Qarun banyak kan harta? Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat. Tapi muliakah Qarun dengan harta dia? Sehingga kan orang kita ni hidup ni bekerja-kerja dalam hidup nak pada harta benda, sampai peringkat kita tertinggal yang disebut dengan agama dalam hidup. Ini cara Rasulullah ajar demikian. Rasulullah ajar kejar yang disebut dengan agama. Kejar yang disebut dalam hidup ni, jangan kejar harta. Jangan sibuk dengan harta. Turun ayat Quran tegur, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, janganlah kamu dilekakan dalam hidup kamu dengan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Turun ayat-ayat Quran sebegini. Rasulullah ajar, kalaulah muliakan harta, nescaya Qarun itu jauh lebih mulia daripada kita. Kerana kayanya Qarun itu jauh lebih kaya daripada kita. Kaya ke tak kaya Qarun? Kaya. Kaya tak kaya Qarun? Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. 400 ekor kuda yang bawa anak kunci je baru, bukan bawa harta lagi. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbitnya matahari, tenggelam harta benda Qarun dalam muka bumi ini. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi ini. Tak berhenti-berhenti lagi. Semenjak disebut alim ulama'nya, semenjak daripada tenggelam dahulu, dia tenggelam. Tiap-tiap kali mana terbit matahari, tenggelam harta kekayaan Qarun ini sendiri. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun dipanggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk mencarinya. Ini cara Rasulullah. Rasulullah dihantar dengan tujuan apa dia? Membetulkan jalan hidup. Nak betulkan kembali jalan hidup. Tanda nak suruh apa dia? Biar kamu bernilai di sisi Allah. Bernilai di sisi Allah ni sampai peringkat apa dia? Kita menjadi waliullah dipanggil. Menjadi wali-wali Allah dalam hidup kita. Rasulullah kekasihnya, kekasih Allah. Tetapi kita pula mesti menjadi wali Allah dalam hidup ini. Kita kata wali ni nak dapat macam mana? Orang yang ada 2-3 sikap yang telah dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bentuk yang ni. Tapi jangan pula lepas pada ni semua pakat mengaku jadi wali semua pula ni. Jangan jadi demikian. Besar nilai jadi wali. Besar. Sebab dalam hadis Rasulullah sebut, dalam hadis Rasulullah hadis sebut, man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa-siapa yang buat khianat pada wali-wali aku istiar pegang dengan orang yang buat khianat pada wali aku itu sendiri. Nak sebutnya apa dia? Rasulullah dilahirkan sebagai kekasih Allah. Dengan tujuan apa dia? Nak suruh lahir lagi ramai orang yang dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah ni siapa dia? Kita lah. Wali Allah ni akan ada ke sampai dunia kiamat? Ulama-ulama jawab, ya. Wali Allah ni akan ada sampai dunia kiamat. Bila sampai satu kemuncak, sampai dalam hadis Rasulullah sebut, innallaha la yaqbidu ilman intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah tak akan cabut ilmu ni dalam keadaan mengejut begitu daripada dada seorang, tapi Allah akan matikan alim ulama. Mati alim ulama ni maksudnya matilah wali-wali Allah, orang yang dikasihi di sisi Allah. Yang ni yang bahaya. Manakala kita ni kita sedang ditarbiah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni sedang dididik oleh Rasulullah. Melalui apa dia yang Rasulullah didik? Yang pertama, Rasulullah suruh kita ni menguatkan keyakinan. Menguatkan keyakinan dalam hidup melalui berbagai-bagai cara. Nak suruh kuat keyakinan, sehingga kan bila berabah tu kena tarik di atas kerikilan batu yang besar, mulut dia tak berhenti sebut ahadun ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Sahabat-sahabat
kena ujian yang dahsyat dalam hidup. Dia rodok semayah, dia rodok dengan besi yang panas daripada punggungnya, tembus di belakang ni, mempertahankan Islam dalam hidup dia, tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya keyakinan yang pertama dalam hidup kita ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh tanam keyakinan. Jangan kamu tanam keyakinan dengan harta, jangan. Bila kita hidup ni ya, letak tanam keyakinan dengan harta, ramai orang kita ni musnah. Mengejar, bukan mengejar harta. Hidup ini Rasulullah ajar, jangan kamu ingat kejar harta tu menjadi mulia dalam hidup kamu. Lihat saja orang yang sibuk berkejaran mencari harta, muliakah dalam hidup dia? Allah hinakan dia. Di saat mana dia menghadap depan Allah, harta dia tak mampu untuk menolong dia. Waktu mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muliakah orang kaya itu di sisi Allah? Allah tak muliakan dengan harta kekayaan dia, kerana harta kekayaan menjadi mulia. Tak. Tetapi Allah muliakan dalam hidup dia ni, ada sesuatu yang mesti kamu nampak dalam hidup kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bentuk bukan dengan harta. Kalau bukan harta, dengan apa? Ada orang kita kata, saya tak sibuk dengan harta Ustaz. Habis orang kita sibuk dengan apa dia? Sibuk yang kedua, sibuk dengan tahta. Sibuk nak dengan jawatan. Berebut pegang jawatan. Nak pada jawatan, pegang jawatan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, jawatan bukan satu kemuliaan. Jawatan bukan satu kemuliaan. Laisa tashrifan, walakin taklifan. Rasulullah ajar, siapa pegang jawatan, dia sedang pegang satu tanggung yang kena jawab di hadapan Allah nanti. Pegang je jawatan, tuan-tuan akan menyesal nanti. Tuan-tuan pegang jawatan jadi pengurusi seorang, misal contoh, tuan-tuan menyesal nanti. Kan ramai pula letak jawatan malam ni tadi. Nak sebutnya, pegang je jawatan apa pun dalam hidup kita. Kita jadi pegang jawatan AJK Persatuan Pangsapuri kita. Kita kena jawab depan Allah nanti. Kena jawab depan Allah nanti. Kita peganglah jawatan apa pun, kita akan menyesal di hadapan Allah, kecuali orang yang boleh tunai tanggungjawab dia terhadap jawatan dia. Kalau kita baca Al-Quran, jadi suami orang pun menyesal. Tuan-tuan, jadi suami orang, jadi isteri orang pun menyesal di akhirat nanti. Allah cerita, bila orang ni dijadi suami, jadi isteri, masing-masing melarikan diri daripada mahsyar Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Isteri melarikan diri daripada anak, anak melarikan diri daripada isteri, semua melarikan diri daripada suami, semua melarikan diri. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing memikirkan macam mana nak suruh selamat diri masing-masing ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah ajar, jangan kamu rasa hebat dengan jawatan. Kerana ada dah orang besar jawatan, tapi Allah hina dia dengan jawatan-jawatan dia. Siapa dia yang besar jawatan, Allah hinakan dia dengan jawatan? Tuan-tuan boleh tengok dalam sejarah dunia ini. Dalam sejarah yang sebelum datang Nabi Muhammad, orang yang besar jawatan, Allah hina dia dengan jawatan-jawatan dia. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun di antara contoh manusia yang Allah jadikan jawatan dia. Dia sendiri mengaku jadi Tuhan. Dia sebut jawatan dia, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung. Waktu mana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Iblis sebut katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Iblis pun sedar diri, senang hati. Fir'aun ni, bila dia melampau sangat hidup dia. Kenapa Fir'aun ni melampau sampai peringkat dia ni mengaku jadi Tuhan? Kerana dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena, darah tak pernah naik tinggi. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam satu kitab yang lain sebut Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je, menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap, lawan Fir'aun sekali Ustaz. Nak sebutnya dalam hidup, kemuliaan dalam hidup ni Rasulullah ajar, jangan kamu sibuk. Bila kamu hidup, kamu nak mengejar tahta. Tengok saja Fir'aun tu macam mana Allah buat. Dengan jawatan dia, dalam kak dia tu, tak boleh menapah tu, baru sebut amantu bi rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Waktu mana napah dia tu dalam keadaan teragak-agak tak boleh nak buat apa dah, tiba-tiba disebut amantu bi rabbi Musa, aku beriman pada Tuhannya Musa.
Allah terima ke keimanan dia? Tak terima. Kerana kuliah-kuliah Nabi Musa pun tak pernah dengar. Ceramah Nabi Musa pun tak pernah hadir. Senangnya, tiba-tiba waktu mana lekat nyawa dia tersebut, di saat mana sampai di penghujung nyawa dia, baru nak beriman, Allah tak terima dah. Lalu Rasulullah ajar, hidup ini jangan berkejaran dengan yang ni. Sahabat-sahabat mula mengenali perjalanan hidup. Kalau kamu tak dapat juga jawatan, kamu nak kerja apa dalam hidup ini? Rasulullah mula datang betulkan jalan hidup kita. Ada yang jawab, saya tak kejar jawatan ustaz, saya tak kejar harta. Habis tu kamu kejar apa? Saya kejar rupa ustaz, dia sebut. Rupa pun satu penyakit juga. Akhir-akhir ni memang di antara penyakit yang sedang dilalui di kalangan masyarakat kita. Orang kita terlampau obses nak jadi cantik, terlampau berminat sangat nak jadi cantik. Nak jadi cantik ni satu penyakit. Kalau tidak takkan masakan toke-toke kosmetik ni kaya-kaya semua. Toke-toke kosmetik tu pun tak cantik-cantik senang kata. Tapi nak sebutnya, oleh kerana dia terlampau kuat promosi dia, promosi ni nak suruh jadi cantik, nak jadi cantik dalam hidup dia, yang menyebabkan sampai peringkat orang kita habis harta benda nak beli barang-barang kosmetik ini sendiri. Yang perempuan sibuk nak bermuka putih. Ini penyakit dipanggil. Penyakit yang sedang dilalui oleh kita sekarang. Sibuk dia dengan kup putih dia panggil. Yang perempuan. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Ni pun penyakit juga. Berbadan sadu ni kan. Mana orang kita nak jadi sadu. Sadu ni Nabi biasa sebut. Tahu tak makna sadu ni apa dia? Sasa bodoh dia panggil demikian. Ini sadu dia sedang cerita ni. Rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Hidup dalam keadaan yang tak tahu dia nak suruh badan dia nampak kental tu untuk apa. Rela tak pergi datang mayang di masjid seorang. Kenapa? Nak main gimnasium, nak betulkan badan, habiskan masa. Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi main futsal lagi. Kamu nak sembahyang subuh pukul berapa? Bila kamu main pukul 1, pukul 2 pagi main bola futsal lagi. Sehingga kan kamu tak sedar diri kamu yang kamu akan lalui saat di mana kamu akan bersendirian di alam barzah nanti. Anak ajar pada diri kita demikian. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar, innallaha la yanzur ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tak pandang pada wajah kamu, Allah tak pandang pada tubuh badan kamu, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah pandang ialah hati kamu dan juga amalan kamu. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, hidup ini jangan sibuk mengejar yang disebut dengan harta. Jangan sibuk mengejar yang disebut dengan tahta. Jangan sibuk mengejar yang disebut dengan rupa. Tapi kejar apa? Hidup ini kejar syurga dalam hidup. Mengejar syurga ini menjadi setiap di kalangan kita matlamat dalam hidup. Rasulullah datang, Rasulullah suruh kejar syurga. Kalau kamu tak kejar syurga, terlepas dalam hidup kamu. Ini cara Allah bentuk kekasih dia, nak suruh kita dapat layak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lahirlah sahabat-sahabat yang hebat hasil daripada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah Rasulullah dia, yang pertama nak dapat syurga ni, keyakinan kamu mesti kuat. Keyakinan terhadap Islam mesti kukuh dalam jiwa kita, sampai peringkat disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sebut jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang muslim. Senang ke nak mati dalam keadaan seorang muslim? Tak senang, tak mudah. Sebab hidup ni teragak-agak di antara kita nak pada dunia dan kita nak pada akhirat. Kalau orang nak pada akhirat, dalam hidup dia mesti penuh seorang masjid. Kalau orang nak pada akhirat, mesti Quran tu akan menjadi tatapan setiap masa dan setiap ketika. Kalau orang nak pada akhirat, dalam hidup ini orang tak sibuk dengan yang dinamakan dengan kejaran dunia, tetapi orang sibuk kejaran akhirat dalam hidup. Tapi tak, bila hidup di atas dunia ni, ramai di kalangan kita ni teragak-agak ni masing-masing dalam jiwa masing-masing. Keyakinan kita ni tak kuat. Bila dengar azan saja, ada kita nak berkejaran untuk datang solat. Bila kita boleh solat, kita ada tak kita rasa nak berebut saf yang pertama pada diri kita. Bila kita dapat saf yang pertama, ada tak dalam diri kita ni perasaan untuk kita menjadi orang yang benar-benar khusyuk dan ikhlas waktu mana kita solat? Ini contoh solat dalam hidup kita. Rasulullah dia boleh bentuk demikian. Rasulullah bentuk sahabat-sahabat Rasulullah ni sampai tahap demikian. Baca dalam sejarah
bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah solat kena panah. Bila dipanah saja kena betis. Bila kena betis saja tersebut, kena betis ni, kemudian tercucuk betis ini sendiri. Tak sedar kerana nikmatnya dan khusyuknya di saat itu. Sedar-sedar, bila bagi salam, tengok darah yang banyak. Bila darah yang banyak, sahabat yang lain nak cabut. Dia kata jangan cabut. Jangan cabut lagi. Saya tak boleh cabut sekarang. Sakit saya. Habis itu bila? Nanti saya solat. Bila saya solat, kamu cabutlah. Nanti waktu mana solat nanti, kamu cabut. Yang disebut dengan anak panah ini. Dia pun solat 2 rakaat. Tengah solat, sahabat cabut. Lepas solat, dia bagi salam, dia tanya, dah cabut ke belum anak panah tadi? Nak sebutnya besarnya nilai yang Rasulullah menjadikan sampai peringkat keyakinan itu mendalam dalam jiwa. Yang ni yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba bentuk. Dan lahir walaupun tidak hidup zaman Rasulullah. Walaupun tidak hidup zaman Rasulullah, tapi hidup 600 tahun lepas pada itu. 600 tahun lepas pada itu, sahabat-sahabat datang. Lahirnya Muhammad Al-Fatih. Lahirnya sahabat-sahabat bagaikan Tariq bin Ziyad. Lahir sahabat-sahabat di kalangan sahabat-sahabat Muhammad Al-Fatih. Dia bukan hidup zaman Rasulullah pun, tapi dia boleh ditarbiah oleh Rasulullah dengan keyakinan yang kuat. Keyakinan dia yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan waktu mana keyakinan dia kuat tadi, menyebabkan dalam keadaan dia boleh buka kota Konstantinopel. Kalau tuan-tuan pergi ke bumi Turki tu, tengok di Istanbul tu, tak terfikir kita sebesar ini kota yang boleh dibuka oleh Muhammad Al-Fatih. Boleh bawa naik kapal yang besar itu, naik kapal dalam keadaan naik sampai ke bukit, naik bukit dalam satu malam 70 buah kapal yang boleh turun balik dalam Selat Bosphorus tersebut. Nak gambarkan tentang apa dia? Tentang keyakinan dengan Islam. Yakin dengan Islam ni sampai peringkat mereka boleh jadi sampai tahap demikian. Baca dalam sejarah sahabat-sahabat yang yakin dengan Islam. Saya buat contoh yang mudah. Bagaimana besarnya, di antara contohnya dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni perang yang Rasulullah tak sertai, tapi Rasulullah hantar sahabat pergi perang tu 3,000 orang. 3,000 orang nak pergi perang tu. Bila nak pergi perang tu, Rasulullah sebut pemimpin yang pertama. Rasulullah kata yang mengepalai bala tentera ini ialah Abdullah bin Rawahah. Rasulullah sebut demikian. Kalau Abdullah bin Rawahah gugur, lantiklah Zaid bin Harithah. Rasulullah sebut demikian. Kalau gugur Zaid bin Harithah, kamu lantiklah Ja'far bin Abi Talib. Kalau gugur juga Ja'far bin Abi Talib, kamu pilihlah di kalangan kamu siapa yang selayaknya menjadi ketua yang akan memimpin pasukan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tu. Rasulullah sebut tu di kalangan sahabat tu, bila nak hantar tu 3,000 orang nak pergi nak perang, nak berlakunya perang Mu'tah ni. 3,000 orang tu Rasulullah ikut, Rasulullah berlari. Rasulullah berlari sama, mengiringi sahabat tersebut pergi. Maknanya apa dia? Rasulullah dah diberitahu tiga orang ni akan gugur syahid di jalan Allah. Rasulullah dah beritahu dah. Dalam waktu mana mereka pergi tersebut, dalam perjalanan mereka nak pergi ni, dalam sampai dekat medan Mu'tah tu, tiba-tiba diberitahu tentera musuh seramai berapa ramai yang ada ni, yang nak lawan ni. Bila diberitahu saja, maklumat sampai pada pasukan tentera Islam ni, seramai lebih kurang, tentera musuh seramai lebih kurang 250,000 orang. Nak lawan 3,000 orang. 3,000 nak lawan 250,000. Logik menang? Tak logik. Tak logik menang. Tak mungkin boleh menang. Tak mungkin boleh menang ni, yang menyebabkan sahabat-sahabat, dia sebut apa dia? Dia sebut pada Allah bin Rawahah. Dia kata, kita ni jangan serang, jangan. Kita minta pasukan bantuan daripada Rasulullah nak lawan 250,000 ni, payah kita. Kita 3,000 orang nak lawan 250,000. Tak mungkin. Abdullah bin Rawahah kata apa dia? Aku tak akan berpaling bila aku disarungkan pakaian ini. Aku sedang berbau wangian syurga Allah sekarang ini. Kemudian Abdullah bin Rawahah kata apa dia? Aku melihat bidadari-bidadari sedang berlari, sedang untuk datang berebut diri aku ini sendiri. Nak sebutnya sampai peringkat demikian. Bila perang, sahabat perang, memang gugur Abdullah bin Rawahah. Bila gugur Abdullah bin Rawahah, kemudian datang yang dipegang pula oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah perang lagi. Kemudian gugur juga Zaid bin Harithah. Tiba-tiba dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib.
Ja'far bin Abi Talib, dia pegang bendera ni. Bendera tu dia pegang, musuh pancung lengan kanan dia. Pancung lengan kanan dia, dia sambar dengan lengan kiri dia. Tangan kiri dia. Bila musuh pancung tangan kiri dia, dia kepik bawah ketiak ni. Bawah ketiak ni, sebelah kanan. Bila musuh pancung lagi lengan sebelah kanan dia, dia kepik sebelah kiri. Bila musuh pancung lagi sebelah kiri, dia kepik dengan tengkuk dia. Kalau kita tak boleh dah demikian. Kalau kita tangan sebelah kanan ni kena pancung je, pum jatuh tu, tangan aku terus tak kena. Kita mesti cari terus tangan kita. Ni tak cari tangan ni. Bila pancung di tengkuk dia, gugur syahid. Bila gugur syahid Ja'far bin Abi Talib, lepas pada itu sahabat sebut Khalid Al-Walid pegang pimpinan. Khalid Al-Walid pegang bendera. Kemudian dia tukar strategi. Dia tarik sahabat-sahabat tu macam pasukan yang ramai. Dia gerakkan dengan pasukan yang datang sebelah kanan, datang sebelah kiri. Kemudian dalam keadaan musuh tengok macam tentera Islam ni ramai dan yang datang. Lalu mereka lari gelimpangan dalam keadaan bila mereka lari saja, dalam sejarah ini berlaku. Kemudian mereka lari semua, sahabat-sahabat dapat balik jenazah-jenazah. Bila pergi tengok saja jenazah Ja'far bin Abi Talib, Khalid Al-Walid menangis. Khalid Al-Walid ni mengalir mata. Ambil jenazah tu, tengok tak ada kepala, tak ada tangan, tak ada. Bila tak ada semua tu, hantar surat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok di tubuh badan dia ada lebih kurang 70 panahan anak panah yang menembusi jasad Ja'far bin Abi Talib. Bila bagi tahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katanya sahabat ni, ya Rasulullah, jasad Ja'far bin Abi Talib tu ada lebih kurang 70 anak panah yang menembusi jasad dia. Kepala tak ada, lengan tak ada, kemudian semua tak ada. Nak sebutnya demikian. Rasulullah jawab apa dia? Ja'far bin Abi Talib roh dia sedang berterbangan dalam burung yang berwarna hijau dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Digelarkan Ja'far At-Tayyar, Asy-Syahid Ja'far At-Tayyar dengan gelaran demikian. Saya nak sebut pada sahabat-sahabat, hasil daripada tarbiyah Rasulullah yang pertama, kekuatan apa dia? Kekuatan Rasulullah, dia nak suruh kita dekat dengan Allah. Rasulullah tanamkan keyakinan dengan Islam. Jangan kita bercampur aduk keyakinan kita. Jangan ada di kalangan kita Islam separuh, liberalis separuh. Islam separuh, nasionalis separuh. Jangan ada di kalangan kita Islam separuh, sekularis separuh. Islam separuh, Syiah separuh. Jangan campur, jangan campur. Al-Islam wal Islam. Islam ni Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu seorang benar-benar seorang muslim. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik sahabat-sahabat. Nak suruh jadi kekasih Allah. Didik macam mana? Menjadi seorang yang jaga ibadah kepada Allah. Ruhbanul lail wa fursanun nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula bentuk sahabat-sahabat, kamu jadilah orang yang sentiasa jaga ibadah. Jaga ibadah pada Allah. Ibadah apa yang kita boleh dekat jadi dengan Allah? Tak adalah ibadah yang paling mudah untuk kita dekat dengan Allah ialah solat. Solat ni jangan tinggal, jangan main-main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita sampai peringkat Rasulullah pesan, man tarakas salatu muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa-siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka jatuh kafir yang nyata dia pada Allah. Jangan main-main terhadap solat. Solat ni menjadi keutamaan dalam hidup. Bila bertembung di antara kerja dengan solat, mana kita kena dahului yang disebut dengan solat. Di antara keluarga dengan solat, mana kena dahului solat. Dalam hidup ni, solat ni menjadi keutamaan. Sampai peringkat awwalu yuhasibu indallahi yaumal qiyamah as-salah. Soalan yang pertama akan ditanya di hadapan Allah nanti ialah mengenai sembahyang. Dalam bulan Rejab ini, Allah turunkan kefarduan, kewajipan kita untuk solat. Dan kita kena faham yang ni. Dan saya cadangkan tuan-tuan, supaya tuan-tuan bila kita dah masuk dalam bulan Rejab ini, mula belajar tentang Isra' Mi'raj. Belajar tentang Isra' Mi'raj. Kerana besar nilai Isra' Mi'raj. Saya kecil-kecil dahulu saya ingat lagi, bila masuk dalam bulan Rejab ini, hari yang pertama masuk bulan Rejab, ulama-ulama di kampung ni akan cerita tentang Isra' Mi'raj. Isra' 15 hari yang terawal.
Mi'raj 15 hari yang terakhir. Cukup sebulan sembelih lembu seekor. Kita malam ni tak tahu ada lembu ke tak ada lembu malam ni. Malam ni kalau ada bihun pun satu rahmat dah kita. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya nilai yang kita berada. Tujuan apa? Tujuan nak suruh mantapkan ibadah. Jaga solat. Solat yang menjadi utama. Dahlah solat. Kalau boleh kita yang usia, peringkat yang usia yang dah dewasa dalam hidup kita ni, jangan tinggal berjemaah. Solat mesti berjemaah. Rasulullah dia nak ajar supaya kita ni hidup dalam keadaan berjemaah. Tak boleh jauh daripada jemaah. Kalian akan rasa nikmat berjemaah. Bila kita duduk dalam keadaan berjemaah, kita akan rasa manisnya bersahabat. Manisnya kita berukhuwah di kalangan kita. Lalu Allah jadikan simbol, bila kamu berjemaah, bila? Adakah kamu masuk dalam parti? Adakah kamu masuk dalam keadaan yang disebut dengan persatuan, NGO dan sebagainya? Tak. Bukan yang tu yang nak sebutnya gambaran itu saja, tidak. Tetapi yang besar, berjemaah waktu mana kamu salat. Berjemaah waktu mana kamu makan. Berjemaah dalam setiap urusan di kalangan kita. Semua orang Islam mesti menjadi satu kesatuan. Daripada mana? Daripada jemaah Islam. Islam diajar demikian. Jangan jauh daripada jemaah. Rasulullah sebut, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu duduk dengan jemaah. Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala itu seringkali menerkam kambing-kambing yang jauh daripada kelompoknya. Demikian juga dengan kita. Syaitan-syaitan ni akan cepat terekam kita bila kita jauh daripada jemaah. Antara jemaah yang kena jaga sungguh, jemaah yang disebut dengan jemaah solat. Jaga jemaah solat. Jemaah solat ni yang paling utama lagi jaga, sampai peringkat Rasulullah nak suruh jaga sungguh, jaga solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Yang lain tu Rasulullah kata berjemaah juga, tapi nak sebutnya dua waktu ni berjemaah sungguh-sungguh. Jangan tertinggal. Isyak mesti berjemaah. Yang kedua, subuh mesti berjemaah juga. Lalu tanya kenapa subuh dengan isyak mesti berjemaah di kalangan kita? Kerana ini membezakan diri kamu dengan orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu nak tahu kamu ni mukmin ke kamu ni munafik, kamu tengok sembahyang subuh kamu. Kalau kamu boleh jaga sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah, tanda kamu mukmin. Bila kita tak boleh jaga salat subuh dan isyak berjemaah, tanda kita munafik. Tanda kita munafik. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu sukar untuk sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik dalam hidup. Cuma malam ni jangan sebut lagi. Jangan balik ke rumah malam ni dengan sebut pada suami kita, dengar abang tadi, abang memang munafik bang. Jangan sebut lagi. Diam-diam sudah. Senyap dulu. Besok tugas ibu-ibu apa dia? Tugas orang perempuan kejut suami masing-masing. Ini tugas orang perempuan. Pagi-pagi kejut suami. Ingat bang, pergi sembahyang subuh berjemaah. Abang pergi sembahyang subuh berjemaah, menyebabkan kita ni dekat dengan Allah dan juga Rasul. Ini cara demikian. Pujuk dan pujuk. Jangan guna bahasa kasar-kasar, jangan. Kejut suami kita ni. Bila suami kita tak nak bangun sembahyang subuh berjemaah, tarikkan semut, tutup kepala, kita buka perlahan-lahan. Bisik dekat telinga dia tu. Ma rabbuka, kita sebut. Ma rabbuka tu bingkah bangun terus dia. Nak sebutnya apa dia? Didikan Rasulullah sampai hari ni tak terhenti lagi. Nak suruh kita jadi kekasih Allah. Nak suruh kita ni dekat dengan Allah. Macam mana? Kamu pergi sembahyang subuh berjemaah. Bila Abdullah bin Maktum seorang buta mata dia. Dia minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni subuh-subuh tak ada orang yang nak tunjuk jalan. Di Madinah ni pula banyak ular kala jengking yang kalau aku turun pagi-pagi, masa tu masa berkeliaran mereka itu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tak aku ni dikecualikan daripada datang sembahyang subuh berjemaah? Rasulullah jawab, ya. Rasulullah kata, ya. Ya tu dia pun bingkah bangun terus. Dia dikecualikan. Dia bingkah bangun, dia berjalan tak sampai dekat dengan pintu, Rasulullah panggil balik dia. Abdullah, mari balik. Kejap datang balik. Bila sebut datang balik tu, dia pun datang balik. Apa yang kamu tanya soalan tadi? Soalan apa yang kamu tanya? Aku tanya tadi, ya Rasulullah, apakah dibenarkan untuk aku ni tak datang sembahyang subuh berjemaah, ya Rasulullah? Kerana memandangkan malam subuh yang gelap, tak
aku ni tak boleh datang sembahyang subuh berjemaah je. Kemudian subuh ni pula kala jengking banyak, ular pun banyak. Ya Rasulullah, boleh tak aku dikecualikan memandangkan mata aku buta pula ya Rasulullah? Rasulullah jawab, tadi malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril tanya, suruh tanya kamu dengar tak azan subuh? Lalu Abdullah bin Maktum jawab, ya, saya dengar azan subuh. Bila kamu dengar, wajib kamu datang juga. Wajib kamu datang. Dalam mazhab Maliki, Imam Malik kata apa dia? La salata li jaril masjid illa al masjid. Tak dianggap salat orang yang rumah dia dekat dengan surau dan masjid kecuali dia mesti salat di masjid. Mazhab Maliki kata semayang kat rumah kira tak sah terus. Tak sah terus. Ini mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i dia kira ambil afdal, disebut demikian. Tapi mazhab Maliki kata siapa yang dengar azan dia tak datang semayang berjemaah, tak dianggap semayang pada diri dia. Nak sebutnya mazhab Maliki. Tapi alhamdulillah kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i. Bila kita mazhab Syafi'i ni jadi ringan sikit, tapi ringan pun tidak menjadi kelonggaran untuk kita meninggalkan yang namakan dengan solat berjemaah ini sendiri. Datang dalam hidup kita, jaga ibadah. Ibadah yang pertama jaga yang disebut dengan yang dinamakan dengan solat. Yang kedua, rukun Islam tu kena jaga. Yang ketiga, jaga apa dia? Jaga ibadah kita terhadap bacaan Al-Quran Karim. Baca Al-Quran Karim. Siapa yang nak suruh dia dekat dengan Allah dan juga dekat dengan Rasul, dia kena sentiasa membaca Al-Quran dalam hidup. Al-Quran ni kena jadi kelaziman dalam hidup kita. Belajar dengan apa yang tunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah khatam Quran dalam bulan Ramadan. Rasulullah khatam Quran depan isterinya, depan sahabat-sahabatnya. Di kalangan Rasulullah khatam dengan depan malaikat Jibril Al-Quran Karim. Maknanya lepas pada itu sahabat-sahabat khatam Quran depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena. Jangan sampai ada di kalangan kita Quran tak khatam-khatam. Yang jadi masalah, Quran pun tak boleh baca. Tak boleh baca ni jadi masalah besar. Saya sentiasa sebut ni, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan datang jumpa dengan AJK Surau. Surau ni, siapa-siapa yang tinggal kawasan ni tak boleh baca Quran, istihar, tolong datang daftar dengan AJK Surau. Bagi tahu oleh AJK Surau, saya tak boleh baca Quran. Daftar terus. AJK Surau tolong daftar yang boleh baca Quran dengan yang tak boleh baca Quran. Yang boleh baca Quran, tolong ajar yang tak boleh baca Quran. Rasulullah ajar demikian. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di kalangan kamu siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan dia mengajar orang lain pula membaca Al-Quran Karim. Dalam hidup kita demikian. Ajar dan belajar Al-Quran. Sentiasa baca. Baca di kalangan depan sahabat kita. Biar kita rasa seronok. Baca Al-Quran di kalangan kita. Bila kita tak boleh baca, daftar dengan AJK Surau. AJK Surau tengok je, yang tak boleh baca ni akan didaftar dengan orang yang boleh baca. Pairkan mereka, ketemukan mereka tersebut. Bagi tahu oleh AJK Surau, saya tak boleh baca Al-Quran. Saya bimbang kalau saya mati, saya tidak menjadi kekasih pada kekasih Allah. Sebut demikian, jumpa dengan AJK Surau, bagi tahu demikian. AJK Surau pula jangan jawab, saya sebenarnya pun tak boleh baca juga, katanya AJK. Jangan jawab demikian, buat malu company je. Maknanya kita ni biar kita ni benar-benar menjadi dekat dengan Allah dan juga Rasul dalam hidup kita. Sebab tu Allah sebut dalam ayat surah Al-Ahzab saya baca tadi, 3 dia jadi besar, teras dalam hidup kita. Allah, Rasul dan juga jihad di jalan Allah. Wa jihadin fi sabilih. Allah sebut demikian. Dan juga jihad di jalan Allah. 3 benda ni Allah pesan sangat-sangat. Allah sebut apa dia? Kul in kuntum tuhibbunallah diajab. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kamu lebih sayang daripada Allah dan juga Rasul. Wa jihadin fi sabili, dan juga jihad di jalan Allah. Kenapa Allah kaitkan jihad? Maknanya kekuatan dalam diri kita. Dalam diri kita ni, bila kita nak suruh dekat dengan Allah, mesti kita bersungguh-sungguh dalam hidup kita. Jangan main-main. Bila kita main-main, nanti kita akan menyesal bila kita menghadap depan Allah. Bersungguh-sungguh di kalangan kita. Wa jihadin fi sabili, berjihad di jalan Allah.
Jihad ni bukan mesti duduk perang di medan peperangan itu saja, tidak. Itu jihad yang paling besar. Tapi jihad apa dia? Jihad kita bersungguh-sungguh dalam mentaati perintah Allah. Jaga diri kita ni, jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Berusaha kita supaya kita dekat dengan Allah. Yang ni yang kedua, yang besar dalam diri kita. Rasulullah bentuk yang tiga, jaga akhlak. Yang pertama, jaga keyakinan. Yang kedua, jaga yang disebut dengan ibadah kita pada Allah. Ibadah ni panjang lagi, alim ulama sebut. Selain daripada solat berjemaah, baca Quran, kemudian jaga rukun 5, kemudian dalam ibadah ni juga kita diajar supaya jaga apa dia? Kita ni banyakkan infak di jalan Allah. Bersedekah. Bila dapat harta benda, guna untuk Islam. Dapat harta benda, guna untuk Islam. Jangan ajar pada kita ni, dapat harta benda untuk diri kita. Dapat harta benda untuk diri kita je. Fikir dalam hidup kita ni, bila dapat harta benda, apa lagi Islam yang nak daripada diri kita? Kita buat kerja untuk Islam. Sampai peringkat bila kita mati nanti, kita jumpa balik harta benda yang telah kita gunakan untuk kerja-kerja Islam ini. Tuan-tuan, jangan jadi orang yang penyimpan itu. Saya biasa buat contoh ni. Jangan kita ni simpan harta, bila kita mati menyesal terhadap harta yang kita simpan. Jangan, tuan-tuan. Ramai dah orang yang dia menghadap depan Allah, di saat mana dia menghadap depan Allah, dia tertinggal harta benda dia, tak sempat dia nak convert harta dia kepada nilai pahala di sisi Allah. Biar kita ni dapat je harta, guna untuk Islam. Dapat je harta, guna untuk Islam. Bila kita mati, tak ada pun harta benda kita yang kita tinggal untuk dunia, kecuali sikit-sikit untuk anak-anak kita, begitu saja. Tapi selebihnya kita banyak gunakan untuk Islam. Bila kita banyak guna untuk Islam, kita akan dapat nikmat yang besar dalam hidup. Ramai mana orang kita ni kan, cari harta, simpan harta, bila pencen je balik kampung. Balik kampung tu buat rumah besar. Saya biasa buat contoh demikian. Bila dah buat rumah besar tu, siap je rumah besar, guna ni. Orang tanya kenapa simpan harta ni? Simpan untuk bekalan hari tua, ustaz dia sebut. Orang tanya sekarang tak tua lagi ke? Tak tua lagi, baru nak tua dia sebut. Baru nak tua. Dia simpan. Bila dia dah sampai peringkat dia dah menghadap depan, sampai dia dah tua dah, dia buat rumah besar. Siap je rumah besar, dia beli kereta besar pula. Nak suruh puas hati lagi ni, tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula seorang ni. Nak masuk rumah besar ni, masuk je rumah besar seminggu je, kadang-kadang tu sebulan je, meninggal dunia dia. Dah meninggal dunia, harta dia tu dapat pada siapa? Dapat pada isteri dia. Dapat pada isteri dia. Isteri dia pula habis je iddah, kahwin suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru kita ni, raun kawasan kubur kita. Kita pun tengok macam-macam je kereta ni, kita. Dia raun saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia. Bila dia horn tu, rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasa. Nak sebabnya kita ni, harta benda kita urus awal-awal dalam hidup. Tukar dan tukar. Menjadi orang yang benar-benar berjuang untuk hidup ni, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, jaga akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk yang tiga ni, bentuk akhlak. Akhlak apa dia? Akhlak mulut, tolong jaga. Akhlak apa dia? Akhlak tangan, tolong jaga di kalangan kita. Nak suruh jadi kekasih Allah dalam hidup ni, tolong jaga akhlak apa dia? Akhlak kaki. Mulut, jangan cakap benda-benda yang tak ada manfaat. Jangan habiskan masa kita menyebut kalimah-kalimah yang tak ada manfaat. Mulut, banyakkan baca Quran. Siapa yang usia 60 tahun je, jangan cakap lagi tentang dunia. Banyakkan cakap tentang akhirat. Banyakkan cakap tentang akhirat je. Mana-mana orang yang usia 60 tahun, kalian tak layak lagi bercakap tentang dunia. Kerana masa kita akan dipanggil oleh Allah bila-bila masa saja. Manakala tangan, tolong jaga tangan ini. Tangan ni jangan tulis sembarangan, jangan. Jangan kita sentuh sembarangan yang dilarang oleh Allah. Jangan bersalam dengan semua orang, jangan. Tengok ada orang yang kita boleh bersalam, ada orang yang kita tak boleh bersalam. Dalam Islam nak ajar, tangan ni tolong jaga. Kaki tolong jaga di kalangan kita. Jangan pergi sebarangan tempat yang dilarang oleh Allah. Jangan benarkan kaki kita berminjaknya. Jangan kita bersama dengan orang-orang yang taleh, tetapi kita duduk bersama dengan orang saleh. Bila kita boleh sampai tahap tu, tahap di mana kita ni boleh sampai jaga betul dalam hidup kita ni,
insya-Allah Allah akan pilih kita di antara kekasih kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan pilih bila kita jaga tiga-tiga benda ni, dia akan jadi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ini yang kita boleh tengok sehari dua ni. Contoh yang mudahlah yang berlaku pada Allah yarham Ustaz Nur Azli Musa. Anda nak sebut juga pada jemaah sekalian, di antara orang yang terpilih di kalangan orang terpilih, baru meninggal dunia malam kemarin kan. Orang ejek dia dengan janggut dia, orang ejek dia dengan apa dia, nombor ahli syurga, disebut demikian. Orang ejek dia. Semalam dia meninggal dunia di Madinatul Munawwarah, sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikebumikan di perkuburan Baqi'. Dikebumikan jenazah dia di perkuburan Baqi', sebelah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini dapat nikmat yang tak terfikir dalam hidup. Meremang bulu roma kita. Tak pernah lagi orang Malaysia ni Allah naikkan darjat setinggi itu. Duduk sampai peringkat orang ni hidup betul-betul. Saya kenal sangat Ustaz Nur Azli Musa. Contoh manusia yang betul-betul hidup dalam keadaan yang benar-benar hidup dia untuk menjaga Allah, dan dia nak jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tunjukkan dia. Tak ada mulut-mulut manusia yang memfitnah dia, terdiam dan terkelu terus. Tak ada siapa yang boleh duduk sebelah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu ini. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu dimakamkan. Kita baru dapat tahu tadi, petang tadi, rupa-rupanya dibakam di perkuburan Baqi' sebelah Sayyidina Osman bin Affan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak sebut ni, dia tidak pernah disebut. Jarang orang kita ni pun ramai tak kenal dia. Tak kenal dia. Ustaz mana? Ustaz Taliban disebut demikian. Ustaz Taliban, janggut dia panjang, dia simpan tu janggut panjang sungguh. Dan digelarkan kerana kebetulan dia belajar kat Pakistan pula, belajar hadis pula. Tapi dia hidup betul-betul kerana Allah. Saya berkawan dengan dia dengan 20 tahun. Saya berkawan dengan dia. Saya tengok bagaimana akhlak dia, perangai dia, yang dia boleh hidup. Bukan macam dia sama dengan kita juga, bergurau, gelak, ketawa sama dengan kita, makan minum sama dengan kita. Tapi Allah panggil dia untuk dia menghadap depan Allah dalam usia 52 tahun. Usia 52 tahun pergi nak buat umrah. Selesai buat umrah, kemudian pergi tengok ziarah anak yang belajar di Madinah, kota Madinatul Munawwarah. Tengok anak terima ijazah, berjumpa dengan syekh-syekh, orang-orang alim di sana. Kemudian bila nak balik, patutnya balik hari ni, tiba-tiba Allah panggil dia, kamu tak boleh balik ke Malaysia, tapi kamu kena balik pada aku. Bila panggil balik pada Allah, dia balik dengan mata dia tu penuh dengan air mata yang meleleh. Peluh dia dikesat oleh anak dia di atas dahi keringat, menunjukkan tanda-tanda ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Anak sebutnya besar nilai. Dia tak pernah didendang di Malaysia. Kalau ada pun orang asyik mengejek pada diri dia. Orang yang dia sebut dia ni anak panah, busur pada busur Islam. Kalau nak fitnah alim ulama, fitnahlah dia. Dia tak jadi masalah. Dan dia ni orang yang berkorban, bekerja untuk Islam. Turun bangun pagi sebelum subuh, dah bangun tahajud dalam keadaan bersiap. Ni contoh manusia yang dijulang oleh penduduk langit, sampai Allah pilih dia untuk disembahyangkan di Masjid Nabawi, kemudian dikebumikan di perkuburan Baqi', yang Rasulullah sebut siapa-siapa yang dikebumikan di perkuburan Baqi' wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikebumikan sebelah Sayyidina Osman bin Affan pula. Besarnya nilai. Tak adalah anda bila dapat tahu saja begitu, meremang bulu roma puas hati kita. Kita bersahabat dengan orang-orang yang ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditunjukkan oleh Allah di bumi Malaysia ni, jauh daripada kota Madinah tu. Allah panggil dia, tunjuk bila dia berjuang untuk mempertahankan Rasulullah. Bila Rasulullah dihina, ditunjuk perasaan dialah di antara orang ke depan. Tak berhenti dalam mempertahankan Rasulullah. Di bibir ni selawat pada Rasulullah, mulut dia ni bergurau sama dengan kita juga bergurau dalam hidup dia. Tapi Allah pilih dia untuk dinaikkan jauh lebih mulia daripada Tan Sri, daripada Datuk Seri Tun dan sebagainya. Nama je hebat itu, tetapi di sisi Allah, Allah tak gelarkan dia dengan yang lain, kecuali Allah gelarkan dia dengan kekasih Allah, setelah mana ditarbiyah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah yang panjang masanya, dipahami dalam hidup ini. Lalu kita dapat dengan 2-3 perkara yang tunjuk tadi,
insya-Allah kita akan dapat sampai tahap sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sendiri. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini di antara orang yang termasuk di kalangan kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipilih oleh Allah untuk ditempatkan dalam syurga Jannatul Naim insya-Allah. Jannatul Firdaus bila kita dipanggil menghadap untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Mudah-mudahan kita boleh fahamlah konsep hidup ini dan juga kekasih Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mesti menjadi orang yang dekat dengan Allah, waliullah dalam hidup ini, sehingga kan bila sampai satu ketika Allah muliakan kita dengan demikian. Alim ulama sebut banyak kali, alim ulama ni waktu mana dia hidup memang dicerca, dihina, dicaci dan tidak dipeduli, tapi bila dia meninggal dunia dimuliakan oleh para malaikat Allah dan dinaikkan darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rasa syukur pada Allah, ada orang-orang yang sebegini yang Allah hantar dan Allah jadikan contoh dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan tengoklah kembali kuliah-kuliah Ustaz Nur Azli Musa dalam YouTube dan sebagainya. Tuan-tuan boleh tengok kembali orang-orang ni macam ni, kenapa dia sampai tahap demikian. Allah kurniakan kelebihan yang tersendiri dalam keadaan yang sebegitu, jalan dia sehingga kan Allah mulia semulia itu. Ialah duduk sebelah Sayyidina Osman bin Affan. Tuan-tuan boleh bayang makam dia, siapa-siapa yang dimatikan di situ dia akan dibangkitkan begitu nanti insya-Allah. Yang ni yang besar pada diri kita, dan kita harap Allah jadikan kemuliaan itu turut serta kita dapat lebih mulia daripada itu insya-Allah. Tak terfikir dalam diri kita ni ada orang-orang yang sebegitu yang Allah kurniakan dalam kehidupan ini. Saya rasa sekadar inilah, mudah-mudahan tajuk yang kita bincangkan pada malam ini dia akan membuka sedikit jendela pemikiran kita untuk kita jauh perjalanan kita ini untuk mempersiapkan hidup kita menjadi orang yang saleh insya-Allah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum kita baca doa ni, dekat luar nanti jemaah sekalian ada kitab ni, kitab yang saya karang. Kitab ni sebelum daripada ni saya karang kitab Malam Tama di Barzah. Kemudian saya karang kitab yang disebut dengan Talian Hayat di Barzah. Saya karang kitab Teman di Barzah, Khabar daripada Barzah.